Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurani. Saya ingin menceritakan satu kisah dongeng daripada Korea yang bertajuk Kongzhi dan Pajwi. Kisah ini dia menceritakan tentang pencintaan pada zaman tradisional Korea. Kisah ni dia lebih kurang macam cerita Cinderella tetapi versi Korea punya. Pada mulanya, terdapat pasangan suami isteri yang dikurniakan seorang anak perempuan yang sangat comel dan sangat cantik bernama Kongzhi. Setelah Kongzhi berumur 100 hari, ibunya meninggal dunia. Sejak daripada itu, Kongzhi dibesarkan oleh ayahnya seorang diri. Setelah Kongzhi berumur 14 tahun, ayahnya ingin mencari pengganti ibunya. Jadi, ayahnya telah berjumpa seorang janda yang mempunyai seorang anak perempuan bernama Pajwi. Selepas itu, mereka pun kahwin dan hidup bersama. Setelah beberapa lama kemudian, ayah Kongzhi pula meninggal dunia. Jadi, tinggallah Kongzhi bersama ibu tiri dan Pajwi. Sejak daripada itu, ibu tiri dan Pajwi mula bersikap tidak adil dan kejam terhadap Kongzhi. Mereka selalu menyuruh Kongzhi membuat semua kerja rumah. Pada suatu hari, ibu tiri menyuruh Kongzhi pergi ke ladang untuk membazar. Jadi, Kongzhi pun pergi ke ladang bersama cangkul dia. Ketika dia membajak, tiba-tiba cangkul dia patah dan Kongzhi menangis. Kongzhi menangis sebab dia takut ibu tiri dia akan memarahi dia. Ketika dia menangis, tiba-tiba datanglah seekor lembu datang pada Kongzhi lalu menenangkan. Selepas Kongzhi itu tenang dan habis menangis, lembu tu pun membantu Kongzhi menyiapkan kerja membazarnya. Lepas selesai kerja membazar itu, lembu tu pun hantar Kongzhi pulang ke rumah dan memberi Kongzhi satu bakul buah apel. Setelah Kongzhi itu sampai ke rumah, ibu tiri dia ternampak bakul buah apel tu lalu menuduh Kongzhi tu mencuri buah apel orang lain. Sebenarnya tak pun, itu pembelian lembu. Jadi ibu tiri tu pun ambil bakul buah apel tu dan bagi anak dia Pajwi makan dan membiarkan Kongzhi berkelaparan malam itu. Kejam kan? Setelah beberapa lama kemudian, tiba ada seorang lelaki, iaitu ketua bandar, mengumumkan ingin mencari seorang isteri. Jadi telah diadakan satu festival tarian di mana semua gadis diharuskan datang. Jadi Kongzhi dan Pajwi dijemputlah datang ke festival itu. Tapi ibu tiri dia mengharapkan sangat anaknya menjadi seorang yang bertuah dan dapat menjadi isteri kepada ketua bandar itu. Jadi dia tak nak Kongzhi itu merosakkan peluang Pajwi. Ibu tiri tu menyediakan satu guni beras besar tu, satu guni beras tu dia dan memberi kepada Kongzhi. Dia menyuruh Kongzhi tu habiskan beras tu sebelum festival tarian tu tamat. Jadi Kongzhi tu pun buatlah apa yang disuruh oleh ibu tiri dia. Ketika dia nak habiskan beras tu, dia masak, lepas tu dia makan nasi tu, tapi dia tak dapat habiskan. Jadi dia mengharap sangat pertolongan datang. Selepas beberapa lama minit kemudian, datanglah beberapa ekor burung lalu menghabiskan beras lebihan Kongzhi punya. Selepas beberapa minit kemudian, datang pula seorang pari-pari dan yang datang kepada Kongzhi lalu merubahkan Kongzhi menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Pari-pari itu dia mengenakan satu gaun Korea iaitu hanbok yang sangat cantik pada Kongzhi dan satu pasang kasut yang berwarna-warni. Kemudian pari-pari itu menyediakan satu tandu yang sangat cantik iaitu kenderaan bagi zaman tradisional Korea dan bawa pergi ke festival tarian itu. Selepas Kongzhi keluar daripada tandu itu, semua pandang ke Kongzhi sebab terpegun dengan kecantikan Kongzhi itu. Sampailah ketua bandar tu pun datang pada Kongzhi lalu menanyakan nama Kongzhi itu. Tapi Kongzhi itu ternampak ibu tiri dan Pajwi dekat festival itu. Jadi Kongzhi pun rasa takut dan terus lari meninggalkan festival itu bersama lelaki ketua bandar tu. Ketika Kongzhi
berlari meninggalkan festival itu, Kong Jui tersandung di satu jambatan. Ketika dia tersandung, sebelah kasut Kong Jui tu jatuh ke dalam sungai. Jadi Kong Jui pun lari bersama dengan sebelah lagi kasut dia. Sebelah kasut Kong Jui yang jatuh ke dalam sungai itu telah dijumpai oleh ketua bandar. Jadi ketua bandar tu pun ambil kasut ni dan dia bertekad dia nak mencari pemilik kasut ni dan ingin melamar dia. Jadi sejak daripada itu ketua bandar tu pun mulalah misi mencari pemilik kasut itu. Dia mencari di merata tempat sampailah ke kampung Kong Jui. Tapi semua perempuan di sana, semua gadis-gadis di kampung tu telah pun mencuba kasut tu, tetapi tak ada siapa pun yang bersesuaian. Ada kaki mereka yang longgar, ada kaki mereka yang tak muat. Sampailah ketua bandar tu berjumpa Kong Jui tu. Bila Kong Jui mencuba kasut tu dan dia menunjukkan kaki dia sangat bersesuai dengan kasut tu. Jadi Kong Jui pun telah menunjukkan sebelah lagi kasut tu dan dia membagi tahu ketua bandar tu yang dia kata kasut ni adalah milik saya. Jadi ketua bandar tu pun melamar dia dan mereka pun hidup bersama. Tapi cerita ni bukan setakat ini sahaja. Setelah mereka bahagia hidup bersama, ada seorang pula yang berasa cemburu dengan kebahagiaan mereka, iaitu Pak Jui. Jadi Pak Jui telah mengajak Kong Jui ke satu sungai, dan bila mereka dah sampai sungai tu, tiba-tiba Pak Jui tu terus menolak Kong Jui tu. Kong Jui tu mati kelemasan di sungai itu. Selepas tu, Pak Jui pula dia menyamar menjadi Kong Jui untuk bersama dengan ketua bandar. Sungai yang Kong Jui jatuh tu telah dihantui. Sesiapa yang pergi sana pasti akan dihantui oleh hantu Kong Jui. Jadi tiba-tiba seorang lelaki, dia berani datang ke sungai tu, dan hantu Kong Jui pula dia pun datang kat lelaki tu. Dia terus menceritakan apa yang terjadi di sebalik kematian Kong Jui tu. Setelah mendengar semua cerita Kong Jui tu, jadi lelaki tu terus lari pergi berjumpa dengan ketua bandar dan membagi tahu semuanya apa yang diceritakan oleh hantu Kong Jui tu. Kemudian ketua bandar tu pun terus lari pergi ke sungai dan terus terjun ke dalam sungai tu. Ketika dia berenang dan dia telah menjumpa satu mayat Kong Jui, dan selain tu dia pun jumpa bunga tak-atai emas. Pada mulanya ketua bandar tu dia nak ambil mayat Kong Jui tu, tapi dia ambil bunga tak-atai emas tu terlebih dahulu. Ketika selepas dia ambil bunga tak-atai emas tu, tiba-tiba dia rasa macam dia nak cium bunga tu, dan dia cium, tiba-tiba bunga tu berubah menjadi Kong Jui dan mereka pun bersama kembali. Lepas itu ketua bandar tu pun pergi jumpa Pak Jui dan lalu menjatuhkan hukuman mati terhadap Pak Jui. Lepas itu ketua bandar menyuruh pelayan membuatkan satu botol sos yang dibuat daripada badan Pak Jui, dan menyuruh sos tu dihantar kepada ibu Pak Jui, iaitu ibu tiri Kong Jui. Setelah sos tu sampai di tangan ibu Pak Jui, ibu Pak Jui tu menyangka yang sos tu adalah hadiah daripada anak dia Pak Jui. Lalu dia pun makan dan bercedar, tapi dia tak tahu yang sos tu adalah dibuat daripada anak dia. Setelah beberapa lama kemudian, tiba-tiba datanglah seorang tukang masak dan bagi tahu ke ibu Pak Jui tu, yang dia bagi tahu bahawa sos tu diperbuat daripada anak dia. Selepas dia mendengar tu, ibu Pak Jui tu terus terkejut dan pengsan. Tapi selepas pengsan tu, ibu Pak Jui tu tidak bangun-bangun. Jadi inilah perakhiran cerita ini. Ngeri kan cerita ni. Tapi beginilah perakhiran cerita dongeng. Ada yang berakhir dengan kebahagiaan, ada yang berakhir dengan keburukan. Jadi moral pada cerita ini, pada orang yang selalu menghadapi kesusahan pasti akan dapat kebahagiaan suatu hari nanti. Manakala orang yang selalu membuat kejahatan pasti akan dapat keburukan nanti. Jadi inilah cerita yang saya ingin sampaikan, iaitu Kong Jui dan Pak Jui. Itu saja. Bye.